Salam sejahtera bersama saya Nevin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 25 Oktober 2023. Kita ke berita utama. Tempoh pemprosesan permohonan kewarganegaraan dikurangkan daripada 73 hari kepada 14 hari menerusi sistem tabisan keselamatan warga negara yang dilancarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN hari ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata sistem yang dibangunkan JPN dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM ini dilihat mampu memberi kelebihan kepada proses permohonan dilakukan dengan lebih cekap. Tambahnya, sebelum ini dokumen permohonan untuk kewarganegaraan yang diterima pihak JPN akan dihantar secara bercetak kepada pihak polis. Bagaimanapun dengan sistem yang dibangunkan ini, semuanya akan dilakukan secara atas talian. Katanya sistem itu secara automatik akan menolak permohonan yang didapati pemohonnya terlibat dengan pertubuhan dianggap berbahaya dan mengancam ketenteraman awam selain tinggal di negara ini melebihi masa ditetapkan. Saifuddin berkata sebelum ini proses permohonan itu memakan masa lama kerana ia perlu melalui tapisan keselamatan dan pengesahan dokumen oleh PDRM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan Malaysia menerima ugutan daripada pemimpin negara Eropah berhubung kelantangan negara ini memperjuangkan isu Palestin. Menegaskan Malaysia tidak akan tunduk, jelasnya beliau juga tidak menghiraukan sebarang ugutan daripada mana-mana pihak yang mahu melakukan sekatan terhadap negara ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Karnival Bahasa Kebangsaan dan Dekad Membaca Kebangsaan 2023 di Universiti Multimedia Cyberjaya hari ini. Semalam dalam Perhimpunan Malaysia bersama Palestin, Anwar mengakui menerima banyak ugutan dan ancaman oleh negara-negara yang menyokong Israel, khususnya Amerika Syarikat, namun beliau menjelaskan tidak takut dengan ugutan yang dilemparkan. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli masih berada di Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM dan kini berada dalam keadaan stabil. Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan Menteri Ekonomi itu yang dimasukkan ke Pusat Perubatan berkenaan pada minggu lalu akibat serangan jantung kini sedang berehat. Mendoakan agar kesihatan Rafizi berada dalam keadaan baik. Menurutnya, dia juga turut merancang untuk melawat Rafizi dalam waktu terdekat. Terdahulu, ahli Parlimen Pandan itu kini berada di bawah pemerhatian doktor selepas menjalani prosedur pemasangan sten jantung. Saifuddin berkata tanggungjawab Kementerian Ekonomi yang diterajui Rafizi sememangnya berat, terutama dari segi melengkapkan data mengenai pelaksanaan subsidi bersasar. Sabtu lalu, Menteri Kesihatan Dr. Saliha Mustafa memaklumkan Rafizi mengalami serangan jantung dan dimasukkan ke PPUM pada minggu lalu. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meminta kerajaan memperkenalkan semula cukai barangan dan perkhidmatan GST bagi menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Beliau berkata ini disebabkan jangkaan tabung kewangan antarabangsa IMF pertumbuhan ekonomi global berkembang perlahan sekitar 3% tahun ini dan akan kekal pada paras itu pada 2024. Katanya laporan tinjauan ekonomi Malaysia oleh Bank Dunia juga menyatakan Malaysia mencatatkan pendapatan cukai yang rendah iaitu sebanyak 12% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Tambahnya, meskipun kenaikan itu tidak melibatkan makanan dan minuman, harus difahami ia akan memberi kesan berantai kepada semua aspek yang akan turut mendorong kenaikan kepada barang-barang asas. Pada masa sama, katanya kenaikan SST sebanyak 2% juga hanya memberi hasil tambahan sebanyak RM3 bilion kepada negara. Persidangan dan pameran modal insan terbesar di Asia Tenggara, NHCCE 2023 menampilkan lebih 30 penceramah terkemuka dan pakar perniagaan antarabangsa. Terokai peluang dan pendekatan inovatif membangunkan bakat dan tenaga kerja industri dan negara. Cetuskan inspirasi bersama Ghanim Al-Muftah, Dave Ulrich, Eric Tamunde, Dr. Justin Cohen dan ramai lagi. Daftar sekarang. NHCCE 2023 menjana pertumbuhan, menginspirasi perubahan. Seorang penoreh getah dijatuhi hukuman penjara 8 tahun dan denda RM3,000 oleh Mahkamah Seksyen Kuala Kangsar hari ini atas cubaan membunuh seorang anggota polis menggunakan kapak di Felda Bersia Gerik minggu lalu. Tertuduh Muhammad Saidi C. Omar, 31 tahun, juga berdepan hukuman penjara 5 bulan lagi sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Hukuman tersebut diputuskan setelah duda anak satu itu mengaku bersalah di hadapan Hakim Rohaida Ishak.
Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa telah cuba membunuh Remy Abdul Rahman, 38 tahun dengan cara melibas ke bahagian kepala dan lengan menggunakan sebilah kapak di kebun kelapa sawit di Felda Bersia Gerik pada pukul 11.30 pagi 17 Oktober 2023. Dia didakwa mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 10 tahun serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Firdaus Nur Azlan, manakala tertuduh diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Heni Soraya Hanafi. Sepertinya menjawab persoalan yang ditimbulkan bekas isteri Shakila Koriri, penyampai radio Fizi Ali berkongsi foto momen bahagia bersama isteri baharunya Siti Zulaika 30 tahun dan 2 anak mereka melalui laman sosial miliknya. Fizi atau nama sebenarnya Muhammad Hafizuddin Alimuddin, 34 tahun turut berkongsi caption bahagia berbunyi healing seketika bersama keluarga bahagianya di sebuah taman tema air selain turut mengeluarkan permohonan maaf ke atas 2 anak mereka. Dalam hantaran sama, kelihatan Aminah yang merupakan anak dengan bekas isteri Fizi berpegangan tangan sampai tertidur bersama kakak tirinya. Terdahulu, Shakila mempersoalkan muat naik sekeping foto yang tular menyaksikan mulut Aminah ditekuk kakak tirinya itu. Katanya dia tidak senang dengan perkara tersebut. Berita luar negara, seorang lelaki di Kerala, India nyaris maut dibelit seekor ular sawa ketika cuba merakam swafoto bersama reptilia tersebut. Lelaki yang dikenali Chandran itu membawa ular tersebut ke sebuah stesen minyak dalam keadaan mabuk untuk merakam swafoto. Dia bagaimanapun rebah ke atas tanah apabila ular sawa itu mula membelitnya selepas meletakkan reptilia tersebut di belakang leher. Sejurus melihat situasi cemas yang dihadapi Chandran, seorang pekerja stesen minyak berdekatan bergegas menyelamatkannya. Pekerja stesen minyak itu memberanikan diri menarik ekor ular tersebut demi membantu Chandran yang sedang bergelut menyelamatkan diri. Ular itu kemudian menjalar lalu hilang di bawah lori berhampiran dan mangsa disahkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Anak bekas finalis pertandingan Puteri Indonesia 2018 Firzi Alda Felicia menjadi perhatian netizen baru-baru ini selepas dia memanjat ke atas bumbung rumah 3 tingkat kerana mahu mencari ayam. Kanak-kanak bernama Nathan Akshelvin itu dikatakan mencari ayam selepas terpengaruh dengan satu klip video lagu kanak-kanak di platform YouTube. Menurut Firzi, ketika kejadian mereka sekeluarga terkejut dengan kehilangan Nathan yang gagal dikesan, namun kemudiannya mendengar tangisan kanak-kanak tersebut di atas bumbung rumah setinggi 3 tingkat itu. Lagu tersebut bertajuk Bortolito Kids Songs and Nursery Rhymes dan disiarkan di saluran YouTube The Children's Kingdom Nursery Rhymes dengan memaparkan aksi ayam jantan melompat di atas bumbung rumah. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Segmen Halal Niaga minggu ini, Unik menjual sepotong kek premium semurah RM5. The A Dessert laris dan terus menjadi rebutan pelanggan. Pengasas bersama The A Desserts Azrin Amlin Zakaria berkata minat mendalam terhadap bidang pembuatan kek menyebabkan dia terdetik untuk menjalankan perniagaan tersebut. Bermula sejak 2021, The A Desserts pada awalnya dijalankan secara kecil-kecilan di rumah. Kenapa kami jual RM5? Idea ini tercetus daripada kerajaan yang mengumumkan menu rahmah. Daripada satu whole cake yang besar, kami kecilkan portion menggunakan bahan-bahan premium seperti pure butter dan premium coklat. Niat kami ni adalah untuk supaya semua golongan dapat merasa pelbagai jenis kek premium dengan harga mampu milik. Merancang untuk membuka kafe tidak lama lagi, The A Desserts ingin menawarkan lebih banyak kek premium secara sedia ada. Cabaran yang kami hadapi adalah seperti yang ramai tahu adalah kenaikan bahan-bahan mentah yang semakin meningkat dan juga kekangan masa untuk membuat video-video promosi. Setakat ini kami ada 3 pekerja full time dan 3 pekerja part time.
Malaysia sepatutnya memanfaatkan kelemahan ringgit dengan meningkatkan ekspor dan memajukan sektor pelancongan bagi menarik kedatangan lebih ramai pelancong asing. Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzani Zam Abdul Rashid berkata nilai ringgit yang lemah tidak semestinya tidak baik untuk negara kerana secara teori mata wang yang lemah akan menjadikan Malaysia lebih berdaya saing melalui peningkatan ekspor. Menurut beliau, lazimnya apabila ringgit melemah, sektor ekspor lebih berdaya saing disebabkan produk tempatan lebih murah untuk dipasarkan ke luar negara. Bagi sektor pelancongan pula, pelancong asing terutamanya dari Amerika Syarikat, Eropah dan Singapura akan lebih tertarik untuk bercuti ke dalam negara kerana kuasa beli mereka lebih besar disebabkan nilai mata wang yang lebih tinggi. Justru negara perlu mengambil kesempatan ini untuk memperkasa sektor pelancongan, malah jika dilaksanakan dengan baik, ia juga akan membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam negara. Beralih ke berita sukan, atlet Boni Bunyau Gustin terus mencipta sejarah apabila berjaya mengharumkan nama negara menerusi acara angkat berat bagi kategori lelaki bawah 72 kg dengan meraih pingat emas pada Sukan Para Asia 2022 petang tadi. Lebih manis, Boni berusia 24 tahun turut menyandang gelaran juara bagi acara 72 kg dengan melakukan angkatan seberat 230 kg yang juga rekod baharu tamasya pada aksi di Gimnasium Shaoshan hari ini. Badang Kerdil berasal dari Serian Sarawak itu berkata Brian Junensi Gustin 26 tahun yang merupakan abangnya yang turut mewakili negara dalam sukan sama menerusi acara 80 kg menyuntik motivasinya untuk membutirkan pingat emas sulung di tamasya tersebut selain memastikan lagu Negaraku berkumandang. Sementara itu, Muhammad Amar Aiman Nur Azmi turut menyumbangkan pingat emas buat Malaysia bagi acara 400 meter lelaki T20. Hasil keputusan tersebut, Malaysia kini sudah mengumpul 6 pingat emas selepas acara renang dan berbasikal trek masing-masing menyumbang 1 emas serta olahraga 3 emas. Pemilik kelab bola sepak Johor Darul Tazim JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim berharap beberapa kelab di Malaysia dapat menyelesaikan hutang atau tunggakan gaji pemain secepat mungkin. Bekas Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM itu mendakwa Kedah Darul Aman KDA dan Kuala Lumpur KL City antara pasukan yang berdepan isu tunggakan gaji tersebut. Beliau yang juga Tunku Mahkota Johor TMJ turut menegaskan tidak akan berhenti bersuara demi kebajikan pemain dan imej bola sepak negara. Selain itu, TMJ berharap tiada lagi isu tunggakan gaji selepas ini dan disebabkan perkara itu, beliau mencarankan kepada FAM dan Liga Bola Sepak Malaysia MFL untuk mewujudkan peraturan agar kelab-kelab di negara ini berbelanja mengikut kemampuan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 26 Oktober 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nevrin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.